Assalamualaikum guys, welcome back. Nampaknya Caprice dah ada pesaing. Mungkin bagus juga sebab Caprice sekarang ni memang tengah busy gila. Kalau sebelum ni, individu yang mengaku diri dia sebagai seorang ustazah jadi perbualan netizen bila kata dia bagi pendapat pasal doktor lelaki yang sambut baby. Kali ni, individu ni viral lagi sekali bila kata bagi nasihat pasal bersalam. Kita tengok pula siapa yang kena dayus kat sini. Mak berebut-rebut salam. Bukannya kita berebut-rebut nak bersalam artis. Salam artis tu rosak roh kita. Jiwa kita akan rosak. Tetapi kalau kita berjumpa dengan orang-orang rajin ibadahnya, tak kira kita jumpa orang tua kita. Jumpa orang tua kita pun dia ada roh dia sendiri. Pula dah. Tapi apa pun, individu ni turut kongsi cara bersalam yang betul. Sebab tu anak-anak sepenting ni sebelum anak pergi sekolah, kadang-kala ibu bapa kadang-kadang suruh anak cium. Anak sekarang suka cium macam ni. Dia bukan cium tangan ibu dia macam ni. Dia orang cium salam. Macam mana anak sekarang ni? Dia macam ni. Betulkan balik cara salaman kita. Pegang tangan, cium betul-betul. Kalau kita nak jiwa ihsan ni wujud balik ada dalam, sebab umat akhir zaman memang ramai orang ibadah, orang pergi haji, orang sembahyang, memang ramai yang yang kita nampak, tetapi yang tidak ada manusia akhir zaman ialah jiwa ihsan. Bersalaman tu adalah kekuatan. Aku rasa penerangan daripada makcik ni dia dah serap masuk benda-benda ataupun elemen-elemen lain dah ni, bukan 100% daripada ajaran agama Islam ni. Bukan ajaran sesat lah. Tak tahulah, aku tak pasti. Tapi bila dia kata pasal aura-aura ni semua ni, benda tu macam, bukan aku tak percaya, tapi aku rasa macam kita tak boleh berbincang pasal benda tu secara simple dan juga secara short macam tu, cut short macam tu. Bahaya, sangat bahaya. Aku tak bangkang 100% apa yang makcik ni cakap. Ada betul apa dia cakap dan ada juga yang dia terlebih-lebih. Apa yang betul? Pada aku, adab salam tu aku boleh terima lagi. Tapi macam mana pun, ikutkan daripada apa yang aku baca dekat website Mufti Wilayah, ikutkan Imam An-Nawawi, bersalam sambil cium tangan tokoh yang alim, soleh dan juga zuhud tu jatuh kepada sunat. Dan kalau ikutkan pendapat daripada Imam Malik pula, Imam Malik melarang mencium tangan sama ada orang alim ataupun tidak, hatta mencium tangan bapa, tuan atau suami sekalipun. Ini kerana ia merupakan perbuatan orang-orang ajam dan mampu membawa kepada takbur dan takjub kepada diri sendiri. Namun menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Malik membenci perbuatan tersebut jika ia bertujuan untuk membesar-besarkan dan mengagungkan orang itu. Namun jika ia bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana agama, ilmu dan kemuliaannya, maka ia diharuskan. So bergantung pada niat lah maksud dia. Selain itu, Imam Al-Qurtubi turut menyatakan bahawa tidak boleh bersalaman atau menghulur tangan diiringi dengan membongkokkan badan dan mencium tangan. Membongkokkan badan dengan maksud kerendahan hati hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mencium tangan, itu adalah perbuatan orang-orang ajam ataupun orang bukan Arab yang dilakukan untuk memuliakan orang-orang tuanya. Jadi kesimpulannya, ikut Mufti Wilayah, kami berpandangan hukum mencium tangan para ulama, orang-orang soleh, para awliya dan orang-orang ialah harus dengan syarat tidak terlampau berlebihan sehingga ke tahap mengagungkan dan mengkuduskan mereka. Bergantung pada niat lah. Ini berdasarkan banyak hadis dan athar para sahabat baginda radhiyallahu anhum yang melakukan perkara tersebut. Selain pandangan majoriti fuqaha yang mengharuskan mencium tangan orang-orang yang mulia, terutamanya dari sudut ilmu dan kewarakan. Dan pasal salam dengan artis tu, pada aku statement tu lebih kepada prejudis ataupun sentimen sebenarnya. Sebab apa? Sebab kenapa golongan artis je yang makcik ni tak puas hati? Macam mana kalau kata kita salam dengan scammer? Macam mana kalau kata kita salam dengan gangster? Macam mana pula kalau kata mak ayah kita artis? Sebagai contoh, anak Samsu Yusof, dia salam bapak dia. Itu macam mana buat kira dia? Aku nasihatkan dekat makcik ni, nak berdakwah tak ada masalah. Tapi pastikan ada sumber yang sahih. Masalahnya yang saya nampak dekat sini, bila kata awak buat video, ahli agama dan juga ulama pula yang nak kena cuci tai awak. Kita ambil contoh Ustaz Zaidrus lah. Setiap kali bila kata dia bagi penerangan, dia akan bagi tahu sekali kitab daripada mana ataupun siapa yang cakap macam tu. Sekurang-kurangnya, kita boleh buat research lepas kita dapat penerangan daripada Ustaz Zaidrus. Kalau tengokkan daripada cara makcik ni sembang, mungkin dari segi ilmu agama tu dia ada, tapi dia masih lagi sempit dalam ilmu-ilmu yang lain. Ilmu dalam beradab sebagai contoh, ilmu dalam PR sebagai contoh, ilmu dalam berdebat ataupun berkata-kata sebagai contoh. Nasihat aku, hati-hati bila nak berdakwah. Kita takut nanti bukan orang semakin nak dekat dengan Islam, tapi semakin meluat. Apapun, siapa yang nak input daripada makcik tu, dipersilakan. Tapi
pendapat aku ataupun nasihat aku, kena dapatkan juga info daripada ilmu-ilmuan pasal apa benda yang diperkatakan tu. Dan pastikan ilmuan-ilmuan tu yang diiktiraf. Soal agama ni, dia melibatkan jiwa kita. Kalau kita salah pupuk, kita takut nanti ke laut pula. Dapat sesuatu, kita terus ke pepantun. Pohon mangga, buahnya rendah. Isi manis, rasa lazat. Ramai beria jadi ustazah. Minta sumber, kena hambat. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.